Pengerusi Pejuang Dr. Mahathir Mohamad berkata dia masih lagi Perdana Menteri jika bukan kerana langkah Presiden PKR Anwar Ibrahim. Dalam wawancara bersama utusan Malaysia, Dr. Mahathir menjelaskan selepas dia meletak jawatan Perdana Menteri pada 24 Februari 2020 yang di-Pertuan Agong perlu memutuskan ahli parlimen yang mendapat sokongan majoriti anggota Dewan Rakyat. Kalau tak sabit dia Anwar, saya hari ini jadi Perdana Menteri. Pasal bila saya letak jawatan, Agong mahu setiap 220 ahli parlimen tulis siapa yang mereka pilih. Saya fikir Pakatan Harapan akan letak nama saya lah pasal saya daripada Pakatan Harapan. Tetapi Anwar kata dia ada banyak sokongan, tapi dia orang Pakatan Harapan. Bagi kepada Anwar 92 undi, saya dapat 62, bukan daripada Pakatan Harapan, daripada parti lain, orang lain yang saya tak tahu siapa. Kalau saya dapat 62, kalau saya juga dapat 92 daripada Pakatan Harapan, saya dapat 154, saya jadi Perdana Menteri lah. Tapi dia bagi saya kalah, dia pun kalah, katanya. Ini sebabnya Mahathir tidak mahu melihat Anwar dan Presiden bersatu, Muhyiddin Yassin, dalam kemah besar pembangkang. Mahathir menyifatkan Anwar dan Muhyiddin sebagai tidak lurus. Ketika ditanya apa pandangan bekas Perdana Menteri itu terhadap kedua-dua pemimpin itu, Mahathir bagaimanapun hanya mengulas mengenai Anwar. Anwar tak dapat sokongan. Berapa kali dah dia buat pengumuman dia nak jadi Perdana Menteri, tapi tak jadi. Dia tak ada sokongan, kata ahli parlimen Langkawi itu. Mahathir berkata dia menerima gagasan kemah besar yang menyatukan semua parti pembangkang semasa pilihan raya umum akan datang kerana ia satu-satunya cara untuk mengalahkan Barisan Nasional. Bagaimanapun dia berkata, hanya orang jujur sahaja yang patut menjadi sebahagian dari kemah besar. Tetapi kita kena cari orang yang lurus. Tidak boleh kalau ada orang masuk politik nak cari duit apa semua. Sorrylah, katanya. Saranan kemah besar muncul selepas pilihan raya Johor pada Mac yang menyaksikan Barisan Nasional menang majoriti besar walaupun hanya memenangi 43.1% undi popular. Pilihan raya negeri itu menyaksikan kesemua 42 calon pejuang hilang wang pertaruhan. Mahathir berkata pejuang tidak terlibat dalam sebarang perbincangan konkret ke arah merealisasikan strategi kemah besar setakat ini. Tiada mana-mana ahli politik yang menghubungi saya. Mungkin melalui Orang Bersatu adalah. Cuma ada 2-3 parti yang kita dalam kajian. Kita tak berani buat keputusan lagi. Kita nak tengok pendirian sebab pejuang ini, satu daripada perjuangannya ialah untuk lawan rasuah. Kalau orang dalam parti itu nampak terlibat dengan rasuah, kita tak bolehlah nak kerjasama, katanya lagi. Banyak orang silap faham. MOU itu tidak ada deadline. Yang ada tu tarikh pilihan raya dipersetujui tidak diadakan sebelum akhir bulan Julai. Tiada tarikh tamat bagi memorandum persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik di antara Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan, kata ahli jawatankuasa rundingan dan pelaksanaan MOU itu, Tan Sri Anwar Musa. Sebaliknya, Menteri Komunikasi dan Multimedia itu berkata, MOU tersebut menyatakan bahawa Kerajaan dan Pakatan Harapan bersetuju untuk tidak mengadakan pilihan raya umum ke-15 sebelum 31 Julai ini. MOU itu tiada tarikh tamat. Banyak orang silap faham. Itu kena perbetulkan. Yang ada tarikh akhir itu tarikh pilihan raya umum dipersetujui tidak diadakan sebelum akhir bulan Julai, sebelum 31 Julai. Tetapi MOU bersama ahli-ahli parlimen termasuk pembangkang dengan kerajaan, khususnya Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, tiada tarikh tamat dan ia MOU memberi sokongan kepada Perdana Menteri sehingga parlimen dibubarkan. Bila ia dibubarkan, itu terpulang kepada Perdana Menteri dan pimpinan untuk menentukan, katanya kepada pemberita di Kota Baru. Beliau ditemui pada majlis makan malam selamat datang mesyuarat Majlis Ekonomi Digital, Industri Kreatif dan Komunikasi (MEDIK) yang turut dihadiri Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Dr. Joachim Gunsalam serta Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah Datuk Yaakob Han. Pada 13 September tahun lepas, Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan telah memeterai MOU membentuk kerjasama duipartisan merangkumi pemerkasaan pelan COVID-19, transformasi pentadbiran, pembaharuan parlimen, kebebasan institusi kehakiman, Perjanjian Malaysia 1963 serta pembentukan jawatankuasa pemandu. Ditanya tentang tarikh yang sesuai untuk pembubaran parlimen dan PR15, Anwar berkata, ia sewajarnya tidak terlalu lewat sehingga memberi kelebihan kepada pesaing Barisan Nasional dan tidak terlalu awal sehingga gabungan politik itu tidak bersiap sedia dengan secukupnya.
Setiausaha Agong PKR Saifuddin Nasution berkata bahawa tidak timbul isu Presiden parti itu, Anwar Ibrahim, tidak mencukupi sokongan untuk menjadi Perdana Menteri sekiranya Dr. Mahathir Mohamad memegang janjinya. Saifuddin juga menafikan kenyataan Mahathir yang mendakwa bahawa dia masih lagi Perdana Menteri jika bukan kerana langkah Anwar. Tidak timbul Anwar tak sokong. Perjanjian sebelum PRU14 ialah Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri ke-7. Anwar, PKR dan Pakatan Harapan menunaikan janji. Pakatan Harapan menang PRU14 dan Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri ke-7 negara. Saya sendiri yang mewakili PKR di samping pimpinan DAP dan Amanah yang terlibat tahu bahawa Dr. Mahathir setuju sebagai interim Perdana Menteri. Dia tidak setuju menetapkan tarikh untuk berhenti tetapi setuju 2 tahun untuk tidak dilihat sebagai lame duck atau pemimpin yang akan pincang. Ternyata Dr. Mahathir mungkir janji, katanya kepada Malaysia Kini. Saifuddin mengulas dakwaan Mahathir semasa wawancara bersama utusan Malaysia bahawa dia masih lagi Perdana Menteri dan bahawa Anwar sebagai tidak lurus. Untuk rekod, sebelum PRU14, pimpinan Pakatan Harapan bersetuju meletakkan Mahathir sebagai calon Perdana Menteri berikutan Anwar ketika itu masih berada di penjara. Namun susulan langkah Sheraton yang diketuai oleh Muhyiddin Yassin dan Azmin Ali, Kerajaan Pakatan Harapan tumbang dan Mahathir meletak jawatan pada Februari 2020. Seterusnya Muhyiddin menjadi Perdana Menteri ke-8 selepas mendapat sokongan daripada Ahli Parlimen Barisan Nasional, PAS dan JPS. Sementara Anwar gagal mendapat sokongan Ahli Parlimen di kalangan bekas sekutu Pakatan Harapan. Menjelaskan krisis politik negara pada 2020, Saifuddin yang juga Ahli Parlimen Kulim Bandar Baru berkata Mahathir meletak jawatan sebagai Perdana Menteri tanpa membuat perbincangan dengan pimpinan Pakatan Harapan. Dia hilang jawatan akibat perbuatan sendiri yang silap. Jika dia mengakui kesilapannya, dia akan lebih dihormati. Janji PKR dan Pakatan Harapan untuk menjadikan Mahathir sebagai Perdana Menteri ke-7 telah ditunaikan. Mahathir sendiri tidak tunai janji untuk melepaskan jawatan Perdana Menteri kepada Anwar. PKR tidak pernah janji sokong Mahathir sebagai Perdana Menteri ke-8. Jika Mahathir tunai janji, tidak timbul Anwar tak cukup majoriti, katanya. Bila kekangan ekonomi dunia, bukan saya menekankan rakyat, cuma menekankan kerajaan. Dia pertimbangan dua belah pihak tu kena ada. Apa yang penting, barang asasi yang perlu itu jangan jadi beban pada rakyat. Itu yang penting. Kerajaan perlu mengambil kira semua aspek dan membuat pertimbangan sewajarnya jika ingin melaksanakan semula sistem cukai barang dan perkhidmatan GST. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata, sebarang keputusan yang diambil kelak perlu mengambil kira kebajikan rakyat, terutama golongan berpendapatan rendah. Jangan kenakan cukai terhadap barangan asasi. Rakyat sudah terhimpit dengan pelbagai kenaikan kos hidup yang berlaku sekarang. Pertimbangkan ia dengan cara yang saksama, iaitu kesannya terhadap bebanan rakyat dan tanggungjawab yang perlu dilakukan kerajaan, katanya kepada pemberita selepas menyampaikan kuliah mingguan di Masjid Rusila. Rabu lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam wawancara khas bersama kumpulan media Nikkei Asia di Tokyo berkata, kerajaan tidak menolak kemungkinan untuk mengembalikan GST. Ia sebagai satu cara efektif menambah pendapatan negara bagi menangani kenaikan inflasi dan kos sara hidup rakyat. Selain GST dilihat mampu mengembangkan pendapatan asas negara. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli melihat bekas Perdana Menteri Najib Razak kini berlumba dengan masa. Menurutnya semakin lambat pilihan raya diadakan, semakin dekat kemungkinan Najib berpindah dari kediaman mewahnya di Pavilion di Kuala Lumpur ke penjara. Justru kata Rafizi lagi, Najib menggesa pilihan raya umum diadakan segera agar dia dapat bebas melalui pengampunan diraja. Bercakap kepada Malaysia Kini, pemimpin PKR itu juga mendakwa kegairahan bekas Perdana Menteri itu boleh ditafsirkan sebagai satu pengakuan bersalah. Najib berharap pilihan raya lebih awal boleh menempatkan semula UMNO di Putrajaya dan parti itu akan mendesak pengampunan diraja sebelum rayuan terakhirnya. Ironinya, walaupun dia boleh berbohong dengan mengatakan dia tidak mencuri apa-apa wang untuk memperdaya penyokongnya, desakan untuk pilihan raya segera adalah pengakuan bersalah secara diam-diam kerana ia mengesahkan strateginya untuk bergantung kepada pengampunan jika UMNO kembali, tambahnya. Disember lalu Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun Najib berhubung kes SRC International, anak syarikat 1MDB. Namun dia diberikan penangguhan pelaksanaan hukuman sementara menunggu rayuan terakhirnya di Mahkamah Persekutuan. Najib dan Presiden UMNO Ahmad Zaid Habidi pada Konvensyen Barisan Nasional kemarin yang dibicarakan atas tuduhan rasuah membuat gesaan supaya pilihan raya diadakan segera. Dalam ucapannya, Ahli Parlimen pekan itu berkata, pilihan raya tidak boleh ditangguhkan kerana inflasi atau kepentingan peribadi. Bagaimanapun, Rafizi mendakwa Najib dan Zahid serta kluster mahkamah UMNO sedang mengatur strategi demi kepentingan diri sendiri. Jelas sekali Najib dan Zahid berada dalam keadaan panik. Mereka sanggup menimbulkan keretakan dan ketidakstabilan dalam UMNO semata-mata untuk mengelak daripada dipertanggungjawabkan
atas perbuatan mereka semasa dalam kerajaan. Sudah menjadi rahsia umum bahawa kluster Kabinet UMNO yang diketuai oleh Perdana Menteri menentang pilihan raya umum awal, katanya. Katanya Najib dan Zahid juga sanggup mempertaruhkan pemilihan UMNO sejak parti itu dihukum pada masa lalu apabila ia menggesa pilihan raya di tengah-tengah kemelut harga barang yang melambung tinggi. Najib dan Zahid beranggapan orang ramai mudah tertipu dan tidak akan melihat bahawa mereka mendesak ini untuk menyelamatkan diri. Mereka lupa kerajaan pilihan raya negeri sebelum ini di Melaka dan Johor adalah kerana kelemahan Pakatan Harapan dan bukannya disebabkan peningkatan sokongan yang wujud kepada UMNO, katanya. Rafizi mendakwa jika pilihan raya umum diadakan tahun ini dan Pakatan Harapan boleh membetulkan naratifnya serta kembali memperjuangkan pembaharuan yang mampan. Gabungan itu hanya memerlukan 5% pengundi atas pagar dan peningkatan jumlah keluar mengundi kira-kira 10% dalam kalangan penyokong terasnya untuk menang. Dari perspektif itu, saya teruja jika UMNO terus mengikut laluan ini kerana ia meningkatkan peluang pilihan raya kita dengan syarat Pakatan Harapan membina naratif yang padu dan dekat dengan rakyat dengan cepat. Keadaan makroekonomi dan persepsi toksik yang berterusan terhadap UMNO seperti yang diakui oleh timbalan presidennya sendiri memihak kepada Pakatan Harapan. Itulah sebabnya saya lantang menentang strategi kemah besar kerana ia mengalihkan perhatian daripada tugas paling penting membangunkan naratif yang membina semula kepercayaan dan berharap untuk tabir urus yang lebih baik, tambahnya. Rafizi berkata UMNO kalah dalam pilihan raya umum lalu kerana ia tidak menyentuh sentimen orang ramai di bawah. Mendesak pilihan raya awal menunjukkan ia masih tidak dapat mendekatkan diri dengan rakyat adalah menjadi kewajipan bagi Pakatan Harapan untuk mengambil peluang ini untuk mendekati semula pengundi. Masa mungkin singkat tetapi ia masih boleh dilakukan, tambahnya.